Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat teruskan pengajian kita dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi War-Raqim. Surah Al-Kahfi surah yang ke-18, juzuk yang ke-15. Sambungan kita bermula ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, Tafsir Pimpinan Jawi, muka surat 586. Kita baca beberapa ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Mari kita pergi kepada ayat yang ke-16. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka, dari kaum dia, sahabat pemuda ni, dan dari apa yang mereka sembah yang lain dari Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk perkara kamu dengan diberi bantuan yang berguna. Tengok nota di bawah 718. Anak-anak muda yang beriman, dia panggil fityatun amanu. Pemuda-pemuda yang beriman itu berkata demikian, dia bercakap sama-sama, dia bermusyawarah. Sesudah mereka berazam hendak melarikan diri dari penindasan rajanya dan kaumnya yang kafir musyrik, supaya mereka bebas menjalankan agama dari sebarang gangguan. Jadi para pelajar sekalian, kita kena tengok ayat ini menceritakan kepada kita tentang sekumpulan pemuda.
Dia panggil pemuda Islam yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia pun tahu bahawa kaum dia itu sesat. Ini dia tahu kaum dia sesat. Haula'i qaumun attakhazu min dunihi aliha. Kaum kita ni telah mengambil lain daripada Allah sebagai Tuhan. Sedangkan apa yang mereka ambil itu, sama ada batu ke, kayu ke, apa benda, tidak ada kuasa, tidak berkuasa sama sekali untuk memberi pertolongan ke, memberi bantuan ke, apa benda ke, tak ada kuasa. Orang Kelantan kata tak ada sikit abu, tak ada sikit mana, tidak ada sekelumit pun kuasa. Kelip mata pun tidak, macam nak kuasa kan. Maka dia kata kita hari ini sudah berlawan dengan arus perdana. Apa dia arus perdana? Maknanya orang masyarakat kita ni kafir belaka. Ni ngapo kita ni. Jadi macam mana kita nak menyelamatkan diri kita? Maka dia pun berkata, wa iz'tazaltumuhum, mereka yakni qala ba'dul fitnah al-fityah li ba'din, berkatalah pemuda sama-sama dia bercakap, dia bermesyuarat, berbincang, kita ni puak-puak yang lain daripada orang lain ni. Kita ni duduk dalam keadaan bahaya. Maka macam mana kita nak selamatkan kita? Dia pun cakap, wajli annakum infaradtum, oleh kerana kamu ni sudah bersendirian, jauh daripada kaum-kaum yang kafir, kita pun telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka fa'wu ilal kahfi. Baru sampai sini. Fa'wu ilal kahfi ay fattakhizul kahfa ma'wal lakum. Hendaklah kamu mengambil pergilah kamu berlindung di gua itu. Di sini sedikit perbincangan para ulama tafsir tentang al-kahf. Fa'wu ilal kahfi, pergilah ke gua itu. Bila dia guna al-ta'rif, jadi kata di ulama bahasa, yajuz an yakuna ta'rif al-adi. Dia tahu dah, gua ni biasa mereka guna. Mereka guna untuk beribadat supaya orang tak tengok. Dan ada juga yang mengatakan ya ta'rif al-haqiqah, bahawa dalam gua. Ini perbahasan dari sudut bahasa. Maka dia kata kita pergi ke gua, tak ada tempat lain dah kita ni kan. Tidak ada tempat lain lagi, kita pergi dalam gua. Ana dah ceritakan bahawa gua kahf tu gua yang besar, yang luas, berbeza dengan al-ghar, gua yang sempit. Sekarang ni dia nak pergi ke dalam gua. Ada setengah ahli tafsir dia tulis pemerintah zaman dia yang zalim itu nama dia Daqyanus al-Malik kafir. Malikun kafirun, nama dia Daqyanus. Yang pentingnya kafir lah. Nama tu betul ke tak betul, boleh sebut je lah sebagai cerita. Sebut nama, orang panggil berasa nampak sikit kan. Jadi dia tu tidak ada jalan lain buat kita ni kecuali ma ya'buduna illallah, mana kamu tak sembah kecuali kita sembah Allah Azza wa Jalla saja, yang lain-lain tidak. Maka kita terpaksa kena pergi ke mana? Pergi ke dalam gua. Sebab apa pergi dalam gua? Ini kita tanda pelajar. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi. Kalau kamu pergi dalam gua, berlindung, bersembunyi di sana, kita dapat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengharapkan supaya Allah akan melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu. Kita nak itulah. Kita harap Allah Ta'ala luaskan rahmat dia.
Allah Ta'ala jaga kita daripada bala bencana. Allah selamatkan kita daripada raja yang zalim dan kuncu-kuncunya. Boleh jadi gua ni tepat jauh jugalah kalau kira kat. Maknanya sebab orang negeri tu tak tahu situ. Baik. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan kita mengharapkan Allah menyediakan kemudahan-kemudahan untuk perkara urusan kita ini dengan diberi bantuan yang berguna. Jadi amrikum mirfaqa, mana Allah Ta'ala permudahkan segala urusan. Kalau bahasa kita hari ni, kalau kita tengok kawan-kawan kita tulis status dia ada masalah, kita kata semoga Allah permudahkan urusan. Inilah wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita insya-Allah sebagaimana jaminan Allah dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa dia bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kelepasan kepada dia. Ayat 2, ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa dia takut kepada Allah Ta'ala, Allah jadikan bagi urusan itu mudah. Ini dua ada ayat. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat dulu, kemudian kita masuk dalam perbincangan yang agak panjang. Perbincangan tentang pemuda Ashabul Kahfi ini, apa yang kita akan dapat memahami daripada peristiwa yang tersebut. Habislah dia masuk dalam gua dah, pak dia. Ini Quran, bukan cerita novel. Kalau cerita novel, jadi pok dia pun bersiap lah, balik ambil barang, balik ambil dia punya keperluan-keperluan untuk masuk bertapa dalam gua, kan? Dia pun bawa anjing dia sekali. Biasalah orang kampung dia ada anjing, penjaga kebun, penjaga hayawan, hirasah, pengawal-pengawal. Baik. Sekarang ni Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita bentuk gua. Gua tu macam mana dia punya bentuk, dia punya keadaan, sangat strategi. Ini kita kata rahmat Allah Ta'ala. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Memang Allah Ta'ala bagi sungguh kemudahan kepada dia. Bentuk gua ni pun sangat strategi. Tengok dia punya ayat. Wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaruhum wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zata shimali wa hum fi fajwatin min. Dan engkau melihat matahari ketika terbit. Matahari dia terbit kau ni, jatuh kau ni kan, cenderung ke kanan dari gua itu. Maknanya kalau pintu gua ini alik kanan. Dan apabila ia terbenam, meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada dalam satu lapangan gua itu. Tengok nota di bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan mereka sesudah mereka berazam hendak 719. Allah Ta'ala menceritakan keadaan mereka sesudah mereka berada dalam gua itu. Tadi mesyuarat ayat 16, sekarang ini masuk dalam gua dah. Dan keadaan letaknya gua itu sehingga mereka terselamat dari panas matahari sepanjang masa. Kita ni kalau kena matahari hari-hari dulu, mungkin jadi repuk lah dia punya tu, ataupun jadi kering. Rusaklah mayat itu ni, jasad pemuda ni. Dengan itu maka matahari mai ikut ni tak kena, mai ikut ni pun tak kena. Cuma wak panah tu ada
untuk nak menyelamatkan badan dia. Dengan itu terpeliharalah mereka dalam keadaan yang sebaik-baiknya dengan kuasa Allah Azza wa Jalla disebabkan iman dan keikhlasan mereka. Baik. Setelah mereka berada dalam gua, mereka juga telah berdoa meminta permohonan pada Allah Azza wa Jalla supaya dipermudahkan urusan, diberi mereka kebaikan. Maka Allah gambarkan kepada kita permohonan itu diterima. Wa tara syamsa iza tala'at. Mu tengok matahari apabila naik. Naik dia tamil anil kahfi. Mana dia condong daripada gua. Tempat pemuda-pemuda itu berada ke arah kanan supaya tidak terkena ke atas mereka cahaya matahari yang panas. Baik. Kata di Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata apa? Allah Ta'ala menceritakan kepada kita dan minta supaya kita faham, berfikir, bertadabur kepada peristiwa yang berlaku. Memikir matahari naik belah kanan, tapi si pemuda duduk tidur tengah ni tidak kena cahaya direct. Petang pula mari kok ni tak kena pula. Maka Allah suruh kita berfikir. I'malul fikri, menggunakan fikiran. Walam yukhbirna, Allah tak cerita kepada kita di manakah gua itu, di negeri mana, di tempat mana. Kenapa? Iz la faidata lana fi. Ibnu Katsir kata kerana tidak ada faedahnya cari tempat. Wala qasda syar'i, bukanlah matlamat syarak kita kena pergi cari tempat. Wa qad takallafa ba'dul mufassirin, Ibnu Katsir kata sebahagian daripada ulama tafsir menyusah-nyusahkan diri, cari sana cari sini. Wallahu a'lamu bi ayyi biladin hu, Allah Ta'ala lah lebih mengetahui di manakah tempat dia. Walau kana fihi maslahah diniyah la arsyadana Allahu wa rasuluhu ilaih. Kalaulah mengetahui tempat ini satu maslahah yang besar dalam agama, nascaya Allah Azza wa Jalla akan tunjukkan kepada kita. Fa'alamana ta'ala bisifati, Allah Ta'ala akan tunjuk di mana tempat dia. Dan maka dalam cerita ini Allah gambarkan kepada kita sifat mereka. Walam yu'limna bimakanati, Tuhan tak tunjuk di mana tempat. Itu kritikan komentar Al-Imam Ibnu Katsir dalam masalah ini. Tapi ulama semasa juga banyak tempat lah. Di antara tempat yang masyhur di Jordan, Urdun. Satu, ada kata di Mosul di Iraq, ada kata di Turki, ada kata wallahu alam. Itu tepat sekali. Wallahu alam ni seperti apa yang dikata oleh Ibnu Katsir. Tapi kita pun kalau kita pergi, orang bawa selfie juga depan pintu gua tu kan. Yang di Jordan anak pergi masuklah dalam gua tu, katanya ada lagi tulang-tulang dia duduk tepi tu. Kita kata tak apalah, dah orang tunjuk kat kita, tengok. Nak percaya tak percaya itu cik atas kita. Baik para pelajar sekalian, itu perkara yang disebut oleh ulama tafsir. Wa idza gharabat taqriduhum dhatas shimal, dan apabila petang, demikian dia apabila ia terbenam, mana matahari petang, meninggalkan mereka ke arah kiri sedang mereka berada dalam gua. Tengok perbahasan ulama. Dia kata taqriduhum ay bermakna tatrukhum fala tusibuhum, mana cahaya matahari itu tidak menimpa ke atas mereka. Itu ya ayat dia nak ceritanya. Maka tak kenalah dia punya panas.
Baik. Kata di Ar-Razi, ulama tafsir, dia bahas sikit cerita ni. Dia kata bagi ulama tafsir dalam masalah ini ada dua pandangan. Ada katanya pintu gua tu terbuka. Pintu gua terbuka. Bila matahari mari sebelah kanan, kemudian bila matahari terbenam sebelah kiri, maka cahaya tu tak masuk dalam gua itu. Maka yasulu ila dakhilil kahfi. Tapi yang masuknya udara panas dia punya masuk. Maka Allah Ta'ala nak jaga pemuda-pemuda ini daripada dikenakan cahaya supaya tidak rusak dia punya tubuh. Pendapat yang kedua, annahu laisal murad zalik. Dia kata bukan macam tu. Maksud dianya matahari bila mari cahaya matahari, cahaya tu tak kena ke atas dia. Masuk dalam gua tu tapi tak kena ke atas pemuda-pemuda. Supaya sama juga bila masuk waktu petang pun tak kena juga. Barulah dia kata Razi, barulah nampak adanya benda pelik. Kalau matahari mari kok ni tak masuk dalam gua, mari kok ni tak masuk gua, apa yang peliknya? Yang peliknya dia kata nak jadi zalika min ayatillah, perbahasan ini termasuk dalam ayatillah, benda penting, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Matahari masuk cahaya dalam gua, tetapi cahaya itu tak kena kepada pemuda. Dia kata barulah inilah jadilah benda tu fi'lan khariqan lil 'ada wa karamatan azimatan, satu kemuliaan yang besar, karamat yang Allah berikan kepada pemuda Ashabul Kahfi. Kita kata wallahu a'lam lah, itu dua pandangan. Yang penting bagi kitanya Allah sebut di sini, zalika min ayatillah. Zalika min ayatillah, yaitu yang demikian, cahaya tadi, pencahayaan tadi, dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Min ayatillah, maknanya Allah SWT bagi tahu kepada kita apa yang kami lakukan kepada pemuda ini. Duduk dalam gua, tak ada siapa mari cari dia, tidurnya lama 309 tahun, kemudian cahaya matahari pula cukup, tak kena ke pula atas dia. Kita kata ini semua min ayatillah, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena sedarlah bila kita kata tanda-tanda kekuasaan Allah, menunjukkan bahawa Allah suruh kita berfikir, Allah suruh kita tadabbur, suruh kita mengambil pengajaran. Apa benda ni yang pelik sangat pemuda-pemuda kita ni? Maka ditutup ayat ini dengan kuasa mutlak Allah Azza wa Jalla. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Dan sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Siapa-siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla ke jalan yang benar, ke jalan siratal mustaqim, dialah yang mendapat petunjuk. Kita tengok pemuda Ashabul Kahfi ini duduk dalam masyarakat yang kafir, masyarakat yang begitu dahsyat, kan? Masyarakat yang begitu dahsyat, tetapi Allah hidayahkan mereka beriman. Allah beri taufik pada mereka, ilham pada mereka bagaimana nak menyelamatkan diri mereka daripada raja kafir yang akan menindas mereka atau membunuh mereka, menghalang mereka daripada menyembah Allah. Dan Allah bawa cerita ini supaya menjadi sumber hidayah, inspirasi berfikir kepada orang yang kemudian, khususnya kepada anak-anak muda. Mu kena belajar dengan sirah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zirnahum huda.
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maknanya Tuhan tak bagi hidayah ke dia, tak bagi petunjuk kepada dia, walaupun dia duduk dalam negara orang Islam, dia tengok orang Islam, dia berkawan, bahkan ada setengah tu ambil pengajian Islam, boleh CJ molek dia, pengajian Islam CJ, tapi mereka tak mahu beriman, apa boleh buat? Maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Tak mungkin kita dapat beri jalan petunjuk kepada orang yang telah ditutupkan mata hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok, ini tanda pelajar. Dia panggil ini uslubul Quran. Quran ni bila dia masuk cerita, dia bukan buat cerita je, tapi di celah ni ada pengajaran, diselit dengan ilmu tentang Allah, tentang kuasa Allah Azza wa Jalla. Mana betul lah kita kata Ashabul Kahfi, kalau dia duduk dalam suasana Islam, masyarakat Islam, dia pemuda Islam, kita tak pelik. Tapi duduk dalam masyarakat kafir, masyarakat yang syirik, tiba-tiba mereka menjadi orang Islam, pembela Islam. Maka ini di antara ayatina ajaba, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang ajaib, yang pelik. Baik, kita masuk dalam gua balik. Ayat Quran begitulah, kita duduk dalam gua, lepas tu kita keluar. Dari keluar kita masuk balik dalam gua. Mari kita pergi dalam gua, kita tengok bagaimana view suasana pemuda Al-Kahfi. Celek mata. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Dan engkau sangka mereka sedar padahal mereka tidur. Ayat yang pertama ni Tuhan bagi tahu kepada kita, orang siapa dia masuk dalam gua, dia tengok pemuda-pemuda ni macam sedar. Sebab apa sedar? Sebab mata dia celek. Adakah orang tidur macam Ashabul Kahfi sini mata celek? Ada? Tak ada. Kalau tidur mesti tutup mata kan? Ashabul Kahfi mata dia celek. Dia boleh Allah Ta'ala bukakan mata dia. Sebab apa? Dalam ayat yang lepas Tuhan dah cerita dah, wa darabna ala azanihim, Allah Ta'ala tutup telinga dia tak dengar untuk dia tidur. Tapi mata dia jelek. Kita ni kalau mata jelek, telinga dengar, tak tidur lah jawab dia kan. Pada itulah malam-malam kita dianjurkan supaya tutup lampu, padam lampu bila nak tidur, biar mata tu senyap. Jangan bising-bising, telinga pun tak dengar apa, barulah tidur nyenyak. Kalau tidak dipanggil tidur terganggu. Tengok, mu tengok pemuda-pemuda ini tidur, tapi oleh kerana mata dia jelek, wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud. Kamu sangka pemuda-pemuda itu tidur, jaga, walhal annahum naimun, tapi sebenarnya mereka tidur. Yang sebenarnya mereka sedang tidur. Allahu Akbar. Satu keadaan. Maka kata di ahli tafsir, mata dia terbuka, dia tidur. Jadi kalau orang masuk gua tengok, ada orang tu. Tapi kalau masuk tengok gelap, mata duduk kerong, berani orang kosek, orang usik kan. Masuk mata jelek, jangan main. Ada kata wayahtamil, kemungkinan juga maksud dia macam tidur ini sebab walaupun mereka sudah ratus tahun tidur, tapi tak usah, qillatut taghayyur, tak banyak berubah,
tak banyak berubah. Biasanya kalau kita tengok orang tidur ni istirha dah, geliat, gerak, dia manisnya. Mata pula jelek kan. Maka kalau orang tengok dia macam tak tidur. Sekali lagi kita ambil komentar Ibnu Katsir. Zakara ba'du ahli ilmi, sebahagian ulama mengatakan bila Allah Taala tutupkan telinga dia supaya dia tak dengar, tapi mata dia jelek. Supaya apa? Li'alla yusri' ilaiha al-bila, supaya tak cepat rusak. Mana kalau tutup tu beku, tapi bila dia jelek, dia kena angin tak rusak. Angin mari tiu apa boleh selamatkan. Maka itu di antaralah. Baik. Itu sifat yang pertama, tidur mata jelek. Keadaan yang kedua, tanda ni pelajar. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Dan kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia tak balik, Allah kata kami balikkan dia. Ini kuasa Allah. Tengok nota di bawah 720. Supaya badan mereka tidak dimakan tanah. Itulah tujuan dia balik tu, tidak dimakan oleh tanah. Macam kita inilah kan, kita kata nas'alullaha as-salamata wal afiyah, kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, afiatkan kita. Orang-orang yang sakit lama ni, kena stroke ke, koma ke, biasanya orang akan beri katil yang boleh digerakkan. Katil tu boleh pusing naik turun, pusing kanan kiri. Ada setengah katil elektrik yang boleh panaskan. Ni nak ambil ni, nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal, supaya boleh bergerak. Kalau tak bergerak, dia jadi mungkin jadi rusaklah dia punya kulit dia tu. Baik, apa kata ulama tafsir? Kalau kata Syangkiti, kalamul mufassirin, ulama-ulama tafsir di sini menceritakan tentang berapa kali terbalik, petang, pagi, tengah hari, malam, la dalil alaihi, dia kata tak ada dalil belakang tu. Yang pentingnya mereka tu bergerak supaya tidak rusak dia punya jasad. Ada kata pagi, petang, balik, ada kata berapa kali sebulan. Ulama tafsir kata tak ada dalil lah, cuma banyak cerita. Dalil tak ada, cerita banyak. Baik, habislah kita tentang keadaan mereka dalam gua. Kita pergi pada keadaan yang ketiga. Pelajar-pelajar kena tanda lah. Yang ketiga dalam gua ni, wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Sedang anjing mereka mengholorkan dua kaki depannya dekat pintu gua. Anjing ni tidur macam mana? Tidur pelepak gitulah, kaki duduk holor. Boleh jadi mata anjing celek juga kali, celek. Kalau orang mari tengok, ada anjing kat sini. Kelih mata celek. La ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Dan jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah wala mulita minhum ru'ba, dan tentulah engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun takut kepada mereka. Ini Allah gambar kepada kita. Ashabul Kahfi sendirinya tidur mata celek. Yang kedua, mereka bergerak mengiring ke kiri, mengiring ke kanan. Yang ketiga, anjing dia pula duduk tidur holor tangan kaki depan pintu gua. Siapa dia mari tengok, takut, akan lari. Tengok nota di bawah.
Dengan demikian, tidak ada sesiapa pun yang berani rapat apalagi menyentuh mereka, supaya mereka kekal dalam keadaan itu sehingga sampai masa yang dikehendaki oleh Allah membangkitkan mereka. Tak ada siapa kacau dia. Walaupun 300 tahun itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada perbincangan. Kata Ibnu Katsir, ikhtalafu fi launihi ala aqwal. Ulama tafsir sekali lagi sibuk mencari apakah warna anjing. Dan kita ada pula warna anjing. Ambil warna anjing, sibuk-sibuk dengan warna sebab nak beli anjing, nak bela anjing macam Ashabul Kahfi, anjing baik. La ta'ila tahtaha wala dalil alaiha wala hajah. Tengok, Ibnu Katsir kata benda ni tak perlu menghabiskan masa sibuk-sibuk. Baik kita ambil tadabbur yang kita nak bincang ini. Baik. Jadi anjing ni dia duduk atas pintu gua, holor kaki di depan dia ke depan. Orang panggil duduk jelepak. Bahasa Kelantan kata duduk jelepak ni mana duduk macam anjing duduk tu lah. Tidur gitu. Menjadi seperti adab anjing, dia tidur macam tu. Dan kenapa? Timbul soalan. Kenapa anjing duduk depan pintu gua? Dia tak duduk dalam. Ibnu Katsir kata li'annal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun kama warada fi sahih. Sebab apa? Sebab apa? Kerana mengikut dalam syariat kita kata wallahu alam syariat dia, tapi Ibnu Katsir kata macam tu. Anjing duduk luar ni sebab apa? Sebab dia tak mau masuk dalam, dia takut malaikat tak mari. Tanda pelajar-pelajar ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi kita janji dengan Jibril nak datang. Tiba-tiba tak datang. Nabi tanya, kenapa tak datang? Faqala inna la nadkhulu baitan fihi surah wala kalb. Malaikat kata kami tak akan masuk dalam mana-mana rumah. Ini malaikat rahmat ni. Mereka hak jaga kita, malaikat hak tulis apa ni, penulis catatan amalan, dia tak kira mana pun. Duduk dalam disko ke, dalam tempat maksiat ke, dia akan cari buat ni kan. Cuma malaikat yang malaikat rahmat macam malaikat ni dia tak masuk. Dia kata kami tak akan masuk dalam rumah yang ada gambar-gambar patung-patung dan ada anjing. Hadis ini diriwayat oleh Abdullah bin Umar dan dikeluar oleh Imam Bukhari. Satu lagi bahaya, hadis Nabi kata maniqtana kalban. Ini tanda ni, sekarang ni orang model-model ni suka main anjing. Maniqtana kalban, siapa dia bela anjing? Main anjing dari kita. Laisa bikalbi masyiyah. Tapi ingatlah bukan anjing hok jaga tanaman. Kalau anjing hok jaga tanaman, anjing hok jaga hayawan, anjing pengembala, anjing pengawal dia panggil ni. Macam anjing polis tu. Anjing pengawal tu kan. Bijak anjing ni. Siapa dia bela anjing tanpa sebab, nak buat perhiasan saja-saja, suka-suka, naqasa, dengar ni, naqasa akan kurang apa? Kurang setiap hari min amalihi qiratan. Bahaya tu. Akan berkurangan setiap hari beberapa sukatan daripada amalan dia. Cuma para pelajar kena tanda sini, qirat di sini qirat anjing, bukan qirat pahala. Macam hadis siapa dia solat jenazah falahu qirat. Siapa dia solat jenazah, dia boleh pahala sebesar bukit. Ikut jenazah pergi kubur 2 bukit.
Ha. Itu besar. Orang tanya besar mana? Ada riwayat mengambil mengatakan besar Jabal Uhud di Madinah. 6 km panjang. Tapi hok empera anjing ni kalau ambil besar bukit Uhud pahala kita meninggal apa lagi? Ya, kita buat pahala tak banyak mana. Maka Nabi kata siapa dia ambil anjing, bukan anjing nak jaga, bukan anjing jaga pengembala, bukan jaga tanaman, bukan nak jaga keselamatan, naqasa, maka kuranglah setiap hari amalan dia tu qiratan, 2 qirat. Ya, 2 qirat, maknanya qirat ni satu sukatan yang sikit lah. Yang pentingnya beberapa peratus daripada amalan dia tu akan berkurangan. Beberapa peratus daripada amalan dia akan kurang. Jadi hati-hatilah kita. Jangan duduk ikut orang-orang moden hari ni. Dia panggil orang moden hari ni. Oh, moden apa? Moden sebab apa? Sebab bela anjing. Sebab bela anjing jadi moden. Apa benda? Bela kucing tak moden. Sebab itulah manusia ni. Bila hak Tuhan larang, hak syariat larang, semangat lalu. Baiklah para jemaah sekalian, itu dalam bab anjing. Kemudian di akhir ayat Tuhan kata lawit talaqta. Kalau kamu tengok lawallaita minhum, kamu akan lari, wala mulita minhum ru'ba, kamu akan takut. Kenapa jadi takut? Kenapa takut? Sebab apa takut? Kata Ibnu Katsir, dia kata setiap orang tengok dia akan rasa takut. Lima ulbisu minal mahabati waz-zu'ri. Allah Taala letak di satu tanda kuasa Allah Taala. Siapa dia tengok pemuda ni, dia rasa takut, nak usik takut. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia pelik apa kan? Maka orang tak akan pergi sehingga sampai pada masa. Ada juga qila. Qila ni kena ingatlah. Bila kita baca dalam kitab-kitab lama, kalau kata qila, mana pandangan yang kedua boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, boleh jadi sahih, boleh jadi batil. Dia kata apa? Al-firar, orang lari itu sebab panjang dia punya kuku dia. 300 tahun ni tak pusing kuku. Belik tubuh jatuh. Dan rambut dia pula panjang. Rambut tanya orang-orang perempuan gitu ni. Tak gunting rambut 3 tahun panjang mana? Ni 300 tahun. Nak kata apa? Tapi Qurtubi kata wahaza ba'id. Jauh ni, pasal jenis khayal lah ya cerita ni. Sebab dalilnya bila dia sedar, dia cakap sama dia, berapa lama kita tidur sini? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kita tidur berapa hari? Sehari ataupun setengah hari. Jadi kalau kata kuku dia panjang belik, dia dia sendiri tengok dia takut. Kenapa ni? Dia kata berapa lama kita tidur? Sehari setengah hari ni tidur ni. Tak ada perubahan dalam tubuh dia. Tidak ada perubahan. Wallahu a'lam. Was-sahih an fi amrihim anna Allah azza wa jalla hafiza lahumul halah. Allah Taala jaga dia. Baju dia tak berubah. Baju 300 tahun. Kita pakai baju 3 tahun pun tukar warna. Baju 300 tahun tak berubah. Ma'alim, orang panggil mercu tanda negeri pun tak banyak berubah. Pasal itulah dia duk mikir, bawa duit lama dia, barulah orang kesan, duit zaman raja bila ni? Kita pun tahu kalau mari duit lama-lama zaman British, zaman Jepun. Itu dia panggil tanda-tanda Allah Ta'ala beri pada kita. Baiklah, sebagai yang terakhir, kita mengatakan bahawa anjing ini bukan satu permainan. Kita boleh ambil dia untuk jaga-jaga pengawasan. Yang terakhir yang kita nak bincang di sini iaitulah tentang uzlah. Tanda pelajar, uzlah ni makna apa? Kita bersendirian. Satu masa kata Nabi SAW, apabila fitnah ni melanda dunia ni, kita takut agama kita dirusakkan oleh fitnah ini, maka boleh kita pergi duduk di atas-atas bukit. Yushiku an yakuna khaira malil muslimi ghanamun yatba'u biha syarafal jibal.
boleh jadi satu masa sebaik-baik harta seorang Muslim itu kambing yang dia perah di atas bukit, dibelah dekat-dekat kawasan air. Yafiru bidinihi minal fitan, nak lari daripada bawa agama dia daripada kena fitnah. Hadis dalam Bukhari. Maknanya kalau kita setakat zaman kita hari ni tak ada apa lagi, nak solat boleh, nak semaya boleh, nak zikir boleh, banyak ke sikit cerita lain kan atas rajin kita lah. Maka kenapa kita nak lari pula? Ni sudah ada sekumpulan manusia ni nak lari. Nak duduk lautan. Kata duduk lautan duduk dengan siapa? Sama-sama dia. Lepas tu akhir kali kita bimbang, duduk ngaji sama dia, baca Quran sama dia, salah faham ayat, jadi kumpulan teroris. Na'udzubillah. Minta pelindung kita. Mari kita duduk sini. Belum sampai masa lagi lari ni, belum sampai masa lagi, insya-Allah. Maka dalam hadis yang sahih, dalam hadis dikeluarkan oleh Tirmizi, Nabi kata apa? Al-muslimu idza kana mukhalitan linnas. Seorang muslim yang boleh bercampur dengan orang, wa yasbir ala azahum, dan kita sabar dengan kerana orang hentam kita, orang kata kita tak terima dakwah kita, khairum minal muslimi alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala azahum. Lebih baik daripada orang yang tak bercampur dengan orang, tak kena fitnah, tak kena apa. Maka Nabi kita beri galakan kepada kita supaya sebelum sampai masa lagi kita beruzlah penuh. Tapi konsep uzlah tu banyak kategori. Dia panggil uzlatul qalb, uzlah hati kita. Ni kita duduk sekarang ni, kita duduk atas dunia, bercampur dengan orang, tapi hati kita tak campur dengan maksiat-maksiat yang dia orang nak. Hal dunia itu uzlatul qalb. Baik. Yang kedua, kita uzlah separuh. Mana kita tengok kawasan orang maksiat kita tak pergi, kawan-kawan kita kaki maksiat kita tak bercampur, itu separuh. Yang ketiga, lockdown. Ini macam Ashabul Kahfi ni, uzlah terus. Bila semua dunia rusak, tak ada tempat kita nak pergi, ketika itulah baru kita pergi cari bukit, cari gua, cari kahfi untuk kita berlindung. Jadi sekarang ini belum sampai masa, marilah kita bercampur dengan manusia untuk memberi nasihat pada mereka, menyampaikan taujihat supaya mereka selamat, insya-Allah. Baik, kita masih lagi dalam gua, dalam episod bermula ayat 19, kita tengok mereka dah sedar dah. 300 tahun berlalu, mereka sedar. Ini episod Quran, cerita satu, kita berasa nak dengar apa jadi pada ayat yang sudah ayat. InsyaAllah kita sambung dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.